Daripada Afniza Putri, soalan saya, macam mana nak beri kesedaran kepada pemegang amanah yang tidak amanah, yakni tidak menyerahkan sejumlah wang kepada yang berhak, akibat daripada itu berlaku pecah belah dalam keluarga. Ustaz, baik, pemegang amanah yang tak amanah. Terima kasih kepada yang bertanya. Inilah yang masalah berlaku di kalangan masyarakat kita apabila dilantik sebagai pemegang amanah ataupun sebagai pentadbir, dia tidak amanah. Sebab itu di dalam Seksyen 5/4 Enakmen Pentadbiran Majlis Islam Selangor, Negeri Selangor, kita ni ada bidang kuasa dalam melantik sebagai wasi, pentadbir atau pemegang amanah itu sendiri. Kerana apa? Kita akan menguruskan harta itu secara baik. Itu peranan MAIS sebenarnya. Yang kadang-kadang masyarakat beranggapan bahawa hanya personal saja boleh. Sebenarnya MAIS boleh dilantik. Namun di sini orang tanya, macam mana Ustaz? Saya ada orang yang pegang amanah, contoh Abang Long. Abang Long saya ni tak berlaku amanah, dia pecah amanah. Bagaimana? Yang ni kita kena benda-benda ni kalau kata boleh melibatkan kaedah perundangan, bawa kepada perundangan. Tukar pada pemegang amanah atau pentadbir lain dan sebagainya. Itu kena buat permohonan lah. Tapi kalau kata contoh saya buat contoh yang mudah boleh pecah amanah. Bukan pecah amanah, tidak menafikan hukum farid. Contoh dalam penama KWSP. Penama KWSP terang-terang dia boleh menafikan hak. Contoh saya buat kata. Katalah si mati letak nama penama isteri. Isteri ya. Kemudian suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia, isteri boleh keluarkan duit harta pusaka suami itu dalam KWSP semua sekali total. Semua. Tapi dia kena ingat, dari segi pentadbir, dari segi penama KWSP, dia sebagai pentadbir saja. Maka dia kena keluar dan agih secara faraid. Katakanlah si mati ni ada seorang isteri dan seorang anak perempuan. Pada masa yang sama, si mati ni ada adik-beradik si mati. Maksudnya, isteri dapat 1/8, anak perempuan seorang dapat 1/2, baki dapat adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati. Ya. Ada anak Ustaz? Ada anak seorang. Perempuan. Anak perempuan. Kalau ada anak lelaki, dia terdinding kepada waris-waris yang lain. Adik-beradik ya. Nanti orang tanya, Ustaz cerita apa ni Ustaz? Pening kepala ni. Biasalah. Tenang tuan-tuan, tenang. Ni saya nak buat contoh kes kan. Nanti bab faraid kita belajar nanti dengan Ustaz Fazil insya-Allah. Okey. Saya nak cerita, dalam kaedah pentadbiran, contoh pentadbir penama KWSP ni, dia boleh nafikan contoh. Kan suami atas nama saya seorang, ikut saya nak bagi siapa? Hakikatnya fatwa dah sebut dia kena agih secara faraid. Fatwa kata dia sebagai pentadbir saja. Tapi sebab kuasa yang dia ada, dia menafikan hak anak. Contoh, dia tak bagi kepada anak-anak. Dia tak bagi kepada adik-beradik si mati. Yang ni disebut dalam Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang ni kita bimbang mengambil harta yang batil. Dan orang yang makan harta yang batil ni tuan-tuan, tempatnya tuan-tuan pun faham dah kat mana. Habis orang tanya, macam mana Ustaz? Dekat dunia ni dia boleh lepas Ustaz? Dunia boleh lepas tuan-tuan, akhirat belum tentu lagi. Sebab itu kita dekat dunia ni, kita kena ingat, ini alam persinggahan. Selepas ni kita ada alam lain. Jangan kita rasa kita dah rugi dunia Ustaz. Waris saya dah menafikan, kita dah pergi tentang, kita dah cakap dah semua, tapi dia buat dek saja Ustaz. Macam mana? Yang tu dah saya katakan tadi, pengakhiran nanti kita akan dihakimi di akhirat nanti. Yang ni kita kena faham kedudukan. Sebab dalam contoh kes pemegang amanah, banyak cerita saya dengar. Dia kadang-kadang membuat kenyataan penipuan. Dia buat menipu kenyataan. Dia menafikan hak lain dan seolah-olah dia saja yang ada. Ini ada beberapa kes yang kita pernah jumpa lah. Kes-kes yang melibatkan pemegang amanah. Ya, pemegang amanah ke atau melibatkan pewarisan. Dia ada yang kes-kes bila dah lantik pemegang amanah tu tadi, yang dilantik tu dia boleh senyap-senyap bawa lagi. Contoh kalau dia dapat hasil, dia boleh senyap, boleh pergi. Macam kes pentadbiran KWSP, penama, dia dapat duit, dia boleh buat senyap. Maknanya dia boleh, KWSP dia tak bagi tahu dekat waris-waris yang lain Selalunya KWSP punya kenyataan tu, penama dia dah sebut dah. Bagi orang Islam, penama adalah sebagai pentadbir. Tapi tuan-tuan, sejauh mana penguatkuasaan kita? Siapa yang nak kuat kuasa? Maka individu tu sendirilah. Ini yang berlaku sekarang ni. Sebab tu, bagi pandangan saya lah, kalau ada isu-isu begini melibatkan penama yang tidak amanah, saya sarankan ajak waris-waris tersebut, rujuk pada Majlis Agama Islam Selangor, bincang cara baik. Cari orang tengah sebagai penyelesaian. Apa penyelesaian yang kita boleh buat? Kemudian, apa perancangan selepas itu yang kita kena buat? Itu yang paling penting.